Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kami lagi dalam podcast Jelajah Sirah. Saya Ikrami Omar. Saya Ilmi Salam bin Ruslan. Jadi Alhamdulillah, kita baru start beberapa sesi. Dan sesi-sesi yang lepas kita dah siri-siri yang lepas kita dah ada share berkenaan dengan tips. Kita share juga berkenaan dengan lokasi-lokasi yang nak menjadi pilihan, yang mana perlu diutamakan. Jadi yang belum tengok, boleh tengok sesi-sesi kami yang kami dah share beberapa episod yang lepas. Dan insya-Allah banyak lagi episod-episod yang akan kami bawakan dengan konten-konten yang menarik. Jadi jangan lupa pastikan subscribe, share pada rakan-rakan. Moga-moga sama-sama kita dapat berkongsi manfaat, insya-Allah. Jadi salam, insya-Allah. Tajuk kita kali ni masih lagi dalam konteks permulaan travel, dan kita nak sentuh berkenaan dengan fokus kita mungkin nak pergi kepada umrah lah. Kita nak pergi kepada umrah, kita nak bincang umrah tu wajib ke tak wajib? Kenapa kita nak pergi buat umrah? Sebelum nak pergi lebih lanjut, boleh tak saya minta, mungkin Salam boleh start dulu, kongsi sikit. Salam berapa kali dah buat umrah? Berapa kali dah buat haji? Macam mana boleh start buat umrah dan haji ni? Kalau boleh share sikit. Okay, Alhamdulillah. Lama tak cakap. Berapa minggu? Alhamdulillah baru balik daripada umrah sebenarnya. Okay, jadi untuk pengalaman buat haji tu Alhamdulillah banyak dah lah. Dari segi masa ketika belajar dekat Madinah dulu, dah lebih saya rasa 5 kali kot. Lebih 5 kali dah kita buat umrah, buat haji. Kemudian umrah ni pun banyak kali lah. Lepas balik daripada sana pun kerap kali ulang alik ke Mekah Madinah untuk kita buat umrah. Yalah, dulu kalau zaman study duduk di Madinah tu, orang kata boleh katakan hampir kerap kali lah. Maksudnya kalau weekend je, sebulan tu 2 kali kot. Sebulan 2-3 kali. Bukanlah nak menunjukkan kata banyak kali orang tu haji, tapi nak bagi tahu memang bila duduk di sana tu lebih mudah lah. Lebih mudah daripada ketika tu pun petrol pun masih lagi murah, betul? Waktu kami duduk di sana tu rasanya petrol murah pada ayak, betul? Katakanlah ayak satu botol 50 sen seliter rasanya. 50 sen, 50 ke 70 sen. Kalau duit ni lah, maksud sen silah kita lah. Kalau ayak mineral tu satu botol pun RM1, RM1. Maksudnya minyak lebih murah. Jadi biasanya bila kami duduk di sana dulu, kami pergi ke Mekah ni tak lama pun. Weekend daripada Madinah naik kereta, pergi malam sampai pagi buat umrah, rehat sat. Lepas tu kita balik. Lebih kurang macam tu lah. Kadang-kadang kita singgah ke Jeddah. Jalan-jalan sekejap kat Jeddah. Tapi jadi aktiviti mingguan. Sebab yalah, bila duduk sana macam tu lah aktiviti yang selalu kami buat pun. Cuma ada satu tempat lagi kita boleh cerita juga, share. Kita selalu pergi ke Badar. Badar ni pun dia berdekatan dengan Yambuk, satu pantai yang sangat cantik kat Saudi. Umluj, Yambuk. Kalau boleh Google, kita boleh tengok. Badar ni mungkin nanti kita masuk Madinah, kita boleh contoh Badar, kisah perang Badar, yang bukit pasir yang cantik tu, insya-Allah. Jadi bila diceritakan berkenaan tadi Salam kata pergi umrah berapa kali, haji berapa kali. Jadi mungkin antara benda yang kita nak bincang, wajib ke umrah ni? Kenapa kita nak pergi buat umrah? Mungkin Salam boleh start dulu bincang. Bukan nak tahu. Tajuk topik kita yang lepas, kita dah bincang bila kita nak buat pilihan, nak pergi mana-mana negara ni, kita nak utamakan umrah lah. Kita utama masjid, sebab Nabi sebut dalam hadis ada 3 masjid yang perlu kita utamakan tu. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 masjid. Jadi bila kita nak utamakan 3 masjid ni, Masjidil Haram tentulah untuk melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Jadi kalau konteks haji, mungkin kita jelas dan kita faham, haji ni kira wajib lah. Haji ni kira wajib lah. Hak tu semua kita jelas. Haji wajib untuk orang yang berkemampuan. Jadi bila masuk konteks umrah, wajib ke tak wajib dah? Senang. Dia ada pandangan lah. Kalau kita tengok balik, haji ni macam apa Ikrami share tadi, itu merupakan
rukun Islam kita. Rukun Islam kita yang kelima iaitu melakukan haji bagi yang berkemampuan. Kemudian berkemampuan ni pun dibincang panjang. Ada hutang, mampu, kedak dan sebagainya. Mungkin kita boleh kupas satu hari nanti tentang kewajipan haji itu dan hikmah haji, kenapa kena buat haji. Kemudian dari segi untuk umrah tu sebenarnya ulama berbeza pandangan. Yang mana macam saya peribadi lebih berat kepada kewajipan umrah tu sendiri. Iaitu ada hadis dekat sana menceritakan tentang ada seorang lelaki pergi jumpa Sayyidina Umar, mengatakan saya ni baru masuk Islam, dia buatlah baru masuk Islam. Kemudian dia tengok dekat sana, dia kena buat solat, kemudian dia kena buat umrah dengan haji. Kemudian apa Sayyidina Umar jawab dekat situ? Dia kata, sungguhnya engkau telah mengikuti sunnah Nabi kalian. Lebih kurang macam itulah mafhum dia. Ada panjang lagi dia punya hadis, tapi mafhumnya lebih kurang macam tu. Dari segi untuk keberatan hukumnya, saya memilih daripada kewajipan lah untuk umrah. Sebab banyak hikmah-hikmah tentang pengampunan dosa dan sebagainya. Kemudian itu boleh menjadikan salah satu permulaan untuk kita melakukan haji. Umrah itu sendiri. Ada kekuatan. Mungkin saya boleh tambah apa yang Syalan kata tu. Betul. Memang ada sebahagian ulama yang memegang haji ni wajib dan ada sebahagian ulama yang ada sebahagian ulama yang memegang umrah ni wajib dan ada sebahagian yang lain menyatakan tidak wajib. Macam saya juga sendiri, kebanyakan daripada kita lah cenderung yang menyatakan umrah ni wajib. Umrah ni wajib, memanglah wajib tu dia pada konteks berkemampuan. Sebab dalam ayat Quran pun jelas Allah sebut wa'timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Jadi haji dan umrah ni maksudnya kedua-dua wajib. Kedua-dua fardu. Sebab itulah kalau umrah kali pertama kita nak pergi ni, umrah yang difardukan ke atas dia. Maksudnya dia kena buat atas dia wajib. Jadi mungkin sebahagian ulama lain berpegang kata tak wajib. Pada ketika kita tengok pada faktor berkemampuan, dia tak mampu atau tidak lah dari segi berkemampuan kan. Ada dari segi kemampuan atau tidak. Tapi bila sembang konteks kemampuan ni, sebenarnya tajuk kemampuan ni sebenarnya luas juga kalau kita nak bincang. Kena ambil satu episod lah. Kena dia sebab dia macam ni lah. Contoh lah, kita kata package umrah sekarang ni kan. Kalau DIY tu dia mungkin fleksibel macam-macam jenis harga backpacker dan sebagainya. Kalau kita sembang bab package standard, kita letak ambil yang paling standard di market, RM9,000, RM10,000. Itu yang standard Malaysia punya. Jadi kalau kita katakan tidak mampu, walhal dalam masa yang sama kita boleh beli iPhone apa sekarang? 15 ke 15 lah. 14, 15. Maksudnya nak cerita kata apa? Kita boleh beli keperluan kita dengan nilai yang sama dengan apa yang sepatutnya kita kerjakan. Kadang-kadang keperluan tu pun bukan setakat keperluan, dah jadi kehendak lah. Betul, dia jadi kehendak. Dia bukan jadi macam keperluan biasa. Keperluan biasa memerlukan telefon, untuk bertelefon, untuk WhatsApp. Tapi sekarang ni dia jadi kehendak. Orang nak gila pada satu brand, nak keinginan, nak luxury tu dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh sepakat lah. Kita sepakat ni, kita katakan haji tu umrah. Minta maaf, kita sepakat katakan umrah tu wajib dan perlu kita lakukan lah. Cuma bila kita kata umrah tu wajib, sekarang ni timbul persoalan yang kedua. Kita nak buat umrah dulu kan nak buat haji dulu? Jadi sebab umrah tu wajib dan haji tu juga wajib. Jadi maksudnya mungkin apa yang kita boleh share dekat kita punya audien pada episod ni, mana yang perlu diutamakan, mana yang perlu kita kita nak kejar dulu. Umrah ataupun haji ya. Saya berpandangan kita kena buat umrah dulu. Salah satunya mungkin disebabkan satu tempat yang Allah akan terima doa. Salah satu tempat yang setiap langkah-langkah kita tu akan ada kerahmatan oleh Allah SWT. Mungkin kita boleh pergi masa tunai umrah tu dulu dengan satu kos yang lebih rendah lah kita kata. Kalau kos haji ni, kalau kita ikut swasta punya package, sebab kalau nak tunggu untuk tamu haji mungkin akan ambil masa tempoh, kita kena susun kita punya jadual tu mungkin berapa puluh tahun kita akan dapat kita punya gilirannya. Jadi kita boleh pergi dulu untuk umrah dengan satu kos yang mungkin kita kata berkemampuan lah. Kita semua mostly kita boleh berkemampuan.
kita kumpul duit sekian tempoh kita berkemampuan, insya-Allah kita boleh berdoa ke Allah kat situ. Maksudnya nak jadikan medium awal umrah ni sebagai doa apa orang panggil? Batu loncatan untuk kita pergi haji. Dan saya tengok banyak daripada jemaah-jemaah yang pergi umrah, dia doa lagi dan lagi untuk dia nak pergi haji itu lebih mudah. Sebab mungkin ada juga hadis dekat sana, hadis Nabi SAW kata satu umrah ke umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya dan akan menghilangkan kefakiran daripada seseorang ni. Sebab ialah dengan kefakiran selalunya orang tu tak akan mampu pergi ke tempat-tempat lain untuk pergi buat haji dan sebagainya. Sebab apa? Dia kata dia fakir, dia miskin. Tetapi ada satu ibadah dekat sana yang boleh menghilangkan kefakiran daripada seseorang tu seperti mana api menghilangkan karat daripada besi. Salah satu contoh yang baik yang kita perlu rasanya kita doa setiap hari, ya Allah bagi kau pergi dulu umrah, kemudian insya-Allah satu hari nanti kita akan boleh pergi haji. Yalah, sebenarnya kalau kita tengok balik konteks bila sebut haji ataupun umrah ni, memang kalau kita berpegang pada yang mana lebih besar, haji lah. Betul. Haji lebih besar. Pasti yang tu lebih kita utamakan lah. Jadi mungkin kita kena letak mindset kita memang haji tu lebih utama. Tapi macam salam kita tadi, kalau daftar nak pergi haji, saya sendiri daftar. Katakan daftar tahun ni, lagi 70 tahun. Sekarang ni umur dah berapa dah, kata ke umur. Ada jemaah saya baru-baru ni pergi, tanya dia baru daftar untuk cucu dia 136 tahun. Tu cucu yang baru lahir. Cucu yang baru lahir kata umur 1 tahun, dapat 100 tahun lebih. Jadi maksudnya benda tu agak di luar kita punya pemikiran. Kita boleh yalah macam mana nak fikir, macam mana kami nak pi sampai umur 100 lebih. Memanglah tidaklah setakat lah ni tak ada lagi ikut jemaah kita. Ikut sistem. Dia masih lagi ikut giliran. Cuma dia akan dapat mungkin umur 60, 70, 80 mungkin yang dah sebahagian tak tempat pi, duk tunggu dah meninggal dunia. Jadi orang lain ganti tempat dia. Dan kos untuk menunaikan haji ni merupakan satu kos yang agak besar lah. Kalau kata swasta kalau kata yang muassasah pun sekarang ni dah 30-40. Kalau swasta pun 50-60 ribu. Jadi maksudnya satu jumlah yang besar. Jadi maksud di situ apa yang kita boleh tengok, mungkin cadangan yang Salam bagi tadi. Kita tengok pada persediaan kita. Kalau kita kata dah bersedia jumlah dia yang kita konteks kemampuan, jumlah duit dah sedia, dah mampu. Tapi maksudnya tak dapat lagi jiran. Jadi why not kita kemudian mungkin duit dah cukup lah. Faktor kesihatan tak menjadi faktor isu. kesihatan. Yang tu pun isu juga. Jadi sebab itulah kalau boleh, bila ada duit ni dulu, pergi yang mana dulu boleh pergi. Umrah boleh pergi. Pergi umrah kalau mampu umrah. Kalau kata nak, orang kata apa, nak lebih sikit, kita pergi pula umrah di bulan Ramadan. Umrah bulan Ramadan ni istimewa. Seperti mengerjakan haji bahkan bersama dengan Nabi SAW. Jadi itu umrah bulan Ramadan. Cuma umrah bulan Ramadan ni dia harga tinggi sikit pada umrah musim biasa. Lepas tu, yalah sekarang kita follow step by step. Kemudian, tapi tak dinafikan kalau ada di antara kita memang berkemampuan daripada awal tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi haji, tapi dia ada jumlah kewangan yang mampu, kesihatan, kemudian dia ada masa dia boleh pergi dengan pakej-pakej swasta yang dia mampu bayar, boleh pergi terus haji. Yang tu tidak dinafikan. Kita ahlan wa sahlan. Betul tak? Kita boleh nak buat kontroversi sikit lah. Tak pernah miskin lagi lah orang pergi umrah. Betul. Tak pernah miskin. Dah bahkan benda tu dalam hadis Nabi SAW. Takkan miskin orang yang keluarkan duit dia untuk mengerjakan umrah. Saya orang kata pula, mereka ni nak jual pakej. Tak pergi kami pun tahu. Tak, betul. Tak pergi kami pun tahu. Pergi lah syarikat pun tahu. Sekarang setakat sekarang ni duk buat video, duk cerita. Alhamdulillah kita tidak menekankan untuk pergi dengan kita ataupun mana. Cuma kita bagi tahu kita ada platform. Kalau nak guna kita punya platform, ni kita punya platform. Tak mau guna platform kita, sebenarnya even podcast yang kita buat ni pun sebenarnya kita nak educate orang-orang yang nak pergi DIY, nak bagi kesedaran kepada orang-orang yang tak ada kesedaran nak travel tapi belum ada kesedaran, belum sampai lagi kesedaran untuk nak pergi ke umrah, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah. Kita nak buka mindset tu supaya nampak mana apa jalan nak pergi tu. Bukan apa, sebenarnya bila kalau siapa dah pernah pergi umrah ataupun pernah pergi haji, pernah pergi ke tanah suci ni, dia orang kata apa, hati dia tu akan sentiasa nak pergi.
Atau mungkin saya boleh tanya apa salam punya pandangan. Hmm. Tadi cerita waktu study pergi umrah banyak kali. Haji pun dah berkali-kali. Ni pun rambut pendek bawa balik pada umrah. Kenapa nak pergi umrah banyak kali? Mungkin dekat sana dia ada satu hadis, mungkin selalu orang yang pergi umrah ni dia dengar hadis ni. Saya rasa ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Allahumma habib ilaina al-Madinah tu, kahubbina ila Makkah aw asyhad, ya Allah tanamkan kecintaan kepada hati-hati kami. Kecintaan kepada tanah Madinah ni seperti mana kecintaan kami ke tanah Mekah, ataupun lebih hebat lagi. Itu doa Nabi SAW. Itu doa Nabi SAW. Mungkin yang disebabkan doa tersebut, seruan tu sampai dekat hati kita. Walaupun kita dulu, walaupun tak pernah pergi pun, kita duk rasa macam teringin. Tengok Kaabah tu teringin, tapi tak tahu pun macam mana keadaan dekat sana, macam mana urusan. Boleh lah tengok kat YouTube tu, tapi feeling tu tak sampai. Ya, dia sebenarnya bila doa Nabi tu jadi fitrah. Dia dah jadi fitrah kita, teringin. Yang bergelar tengok Islam. Kadang-kadang kalau kita tengok video-video dekat YouTube semua kan, orang-orang non-Muslim ni pun mereka teringin nak pergi ke Mekah. Tak tahu sebab dia dengar azan-azan yang dikumandangkan dalam Masjidil Haram tu, rasa sedih, tenang dan sebagainya. Bahkan ada yang mulut Islam disebabkan benda tu kan. Disebabkan daripada situ dia nak tengok kenapa Islam macam ni keadaan dia. Orang datang daripada seluruh pelosok dunia ni nak pergi satu tempat ni, nak beribadah dekat situ. Lepas tu dia pun mula study tentang Al-Quran dan sebagainya. Dia akan pergi lebih kepada situ. Kemudian alhamdulillah, akhir-akhir sekali peluk agama Islam. Mungkin disebabkan doa tersebut. Dan sebenarnya bila kita dah pergi pun, macam selalu saya duk cerita dekat yalah, satu kita alhamdulillah kita memang duduk dalam bidang ni. Alhamdulillah. Dan yang kedua, even tak duduk dalam bidang ni pun, orang kata apa, cinta tu memang kecintaan. Bahkan apa yang boleh saya ceritakan juga, walaupun dah berkali-kali pergi, orang kata apa, demi Allah lah, tak boleh bohong lah, setiap kali sampai dekat Mekah, setiap kali terbang sampai depan Kaabah tu, dia akan ada satu perasaan yang lain yang tak dapat digambarkan. Yang sebab tak dapat nak contoh. Dia ada sampai depan Kaabah, dia ada rasa sebab, dia ada rasa happy, dia ada 1001 perasaan yang tak dapat digambarkan. Jadi benda tu sebenarnya automatik Allah, betul. Walaupun kadang-kadang jemaah yang kali pertama rasa benda tu, kita dah berkali-kali pun rasa benda yang sama. Jadi nak rasa feeling tu kena pergi sendiri lah. Jadi feeling tu yang duduk depan tu nak pergi, betul. Dan bila kita dah pergi tu nanti, yang tu lah kena sentiasa doa supaya Allah sentiasa dekat dengan kita, dengan dia, dengan rumah dia. Sebab benda-benda ni kalau kita fikir balik, kita duk pergi banyak jalan, banyak tempat dan sebagainya. Benda tu tidak salah. Macam kita dah pernah cerita, Allah pun dah sebut dalam Quran untuk kita jalan di atas muka bumi ni. Tapi yang paling utama sebaiknya kita utamakan apa yang utama, kemudian baru kita pergi tempat-tempat lain. Bila kita boleh ambil juga contoh teladan daripada doa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia berdoa dua benda aja. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di atas jalanmu. Kemudian yang kedua, di bandar Nabimu, iaitu dekat Madinah. Sebab ada syafaat khusus pula orang dekat Madinah, mati dekat Madinah. Yang tu mungkin kita boleh jadikan salah satu doa yang beri kesinambungan, tambah dalam doa kita tu, supaya Allah jemput lagi dan lagi. Yang belum sampai, doa bagi sampai, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sentiasalah doa, sentiasalah azam, niat, azam, usaha, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi mungkin sebab salam baru balik pada umrah. Mungkin saya nak minta tolong salam share sikit. Bila dah kita cerita ni umrah ni, apa persediaan yang paling asas, paling basic? Mungkin audien pendengar kita ni boleh buat preparation secara ringkas saja. Persediaan yang paling utama untuk nak pergi umrah. Yang pertamanya, kalau contoh dari segi persediaan ni semuanya berkaitan. Semua ibadat kita sebenarnya berkaitan dengan hati lah. Sampai ada hadis Nabi SAW dekat sana tentang innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita ni bermula dengan niat. Sebab seseorang punya niat itulah yang membezakan di antara dia nak pergi melakukan ibadat ke ataupun dia sekadar pergi bercuti. Mungkin sekarang ni start daripada apa aplikasi tu, TikTok kan? TikTok yang kita duduk gunakan banyak sekarang ni, TikTok lah. Bahkan mereka pergi sebab viral keadaan tempat tu, cantiknya Madinah kita tahu cantik, dia punya susunan apa, paginya, perasaan masa buka payung semua boleh jadi konten yang boleh akan bawa view yang jutaan view. Jadi dekat Masjidil Haram dekat Mekah, turun daripada Hotel Hilton tu, kan, turun escalator, ramai orang buat cantik dia punya tu. Cuma yang membezakan seseorang itu bermula dengan niat dia. Kalau dia niat nak pergi dapatkan
keampunan Allah SWT, kita perbanyakkan ibadat dekat sana. Itu di antara yang kita perlu persediaan kita yang awal dari segi kita punya niat kita. Kemudian kita punya persediaan kita dari segi kesihatan kita dengan kewangan kita. Kewangan ni insya-Allah lah, bila kita dah kumpul duit sekian-sekian, persediaan untuk bawa dekat sana, perbelanjaan dekat sana, tengok pada package pula, sebab package sekarang ni pun ada yang bagi makan, ada yang tak bagi makan, dan persediaan untuk makan dan sebagainya. Kemudian kesihatan tu di antara yang penting. Sebab tu kalau boleh kita nak educate, macam kita buat podcast ni pun untuk educate daripada awal. First kali contoh dia mula bekerja, di antara perkara yang dia harus susunkan dia punya kewangan dia, mungkin salah satu cita-cita dia untuk melakukan umrah. Yalah, mungkin nak kahwin dan sebagainya, bina keluarga, tapi salah satunya untuk melakukan umrah. Kemudian persiapan dari segi kesihatan, dari segi kesihatan tu mudah dia kena pergi buat umrah. Kemudian next mungkin dia kena persiapan dari segi ilmu yang dia perlu buat dekat sana. Persediaan ilmu dia sendirilah, cara nak mengerjakan umrah. Sebab tu kalau boleh kita educate sampai satu tahap, tak perlu dah ikut mutawif. Persediaan dari dia daripada awal tu, dia dah tahu dah nak pergi buat umrah, lepas ni nak kena buat apa, lepas ni nak kena buat apa. Sebab kalau kita pergi dengan grup, sering benda ni saya pesan kepada jemaah-jemaah, iaitu tak perlu sangat bergantung dengan mutawif. Sebab kalau ikut dengan mutawif ni, dia berkaitan dengan masa. Kita nak solat pun tak tenang, grup aku ni dah berjalan ke belum? Contohlah, selepas kita tawaf tu disunahkan untuk solat belakang makam Ibrahim tu, kita nak sujud lama, sebab dekat situlah sebenarnya doa yang paling makbul, di antara yang paling makbul, tempat yang paling makbul dan doa yang paling makbul. Jadi kita terlalu rushing kadang-kadang. Kita sebenarnya bila sebut sebut tadi pasal ilmu, maksud persediaan dalam banyak-banyak persediaan ni ialah persediaan tadi dalam kita kewangan, kesihatan, apa dan sebagainya. Yang tu orang kata memang persediaan yang kita kena buat. Dan niat paling penting. Cuma bila sebut berkenaan dengan ilmu, manasik Nabi SAW ni, manasik tata cara. Maksud manasik tata cara macam mana nak melakukan umrah ataupun haji. Ini yang membezakan perjalanan umrah dengan perjalanan percutian yang lain. Yang lain kita boleh pergi, nak pergi mana kita buat itinerary, kita buat bajet, kewangan, kita jalan. Tapi bila sebut pasal umrah, dia bukan sekadar benda tu. Dia kena ada satu preparation yang lebih. Preparation dari segi macam mana tata cara yang sebenar. Sebab Mekah ni adalah tempat kumpul orang seluruh dunia. Jadi macam-macam cara orang buat. Jadi kadang-kadang bila kita tak ada persediaan, benda yang sedih, kita tengok orang tu buat, kita try juga nak buat. Orang tu buat je ni, kita try juga nak buat. Dia lebih kepada mengikut. Dia lebih pada mengikut. Kita mengikut dalam keadaan kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak. Jadi bila kita buat dalam keadaan tu, kita tak tahu betul ataupun tidak, lepas tu dia tak ada masalah. Kita ada mutawif ke tak ada mutawif. Cuma macam Salam kata tadi, saya pun bersetuju, mutawif adalah untuk membimbing. Maksud dia bimbing, macam ni nak buat, macam ni nak buat, macam ni nak buat. Kemudian yang buat tu kita sendiri. Jangan terikut. Saya selalu pesan juga dekat jemaah. Kan biasa dulu. Tambah sikit dalam. Sebab yang paling nampak sekali adalah ketika mana setiap pusingan tawaf tu sampai kepada rukun Hajarul Aswad tu, kan. Macam-macam jenis babai dah. Sampai dua-dua tangan dah. Sampai ada lompat bintang pun dah kat situ, macam-macam jenis. Jadi kita jangan mengikut orang lah. Jangan mengikut lah. Lepas tu, ialah tengah tawaf juga, ada setengah-setengah kumpulan kita tengok ada seorang kepala baca doa, yang belakang ikut. Jadi benda-benda tu sebenarnya bukan salah. Jadi nasyid dah kat situ. Jadi nasyid. Kita tak menyatakan benda tu salah. Cuma kita mengatakan benda tu adalah waktu keadaan yang paling rugi. Sebenarnya kita boleh angkat tangan, kita doa apa yang kita nak. Tapi sebaliknya kita angkat tangan, kita ikut doa kita punya ketua. Tak faham pun kadang-kadang. Kita tak faham. Sayanglah. Bukan kita nak terlalu kecam. Betul. Tapi benda tu satu kerugian lah kita rasa. Betul, sangat merugikan. Apa yang kami dah amalkan selama ni, memang saya lebih, contoh Haji Grami pun saya tahu, dia selalu sarankan kepada jemaah untuk berdoa masing-masing. Sebab kalau seorang doa kat depan tu, dia pun akan ikut ya. Oh ya, imam, tak faham. Imam tu ialah dapat semua. Betul, imam tu dapat. Memang benda tu sangat rugi lah. Sebab kita ni dalam keadaan kita nak pergi ke tempat yang paling utama, kita nak ibadah untuk diri kita. Ibadah yang fardu pula kat atas kita. Kita nak buat yang sebaiknya untuk kita. Tapi kita terikat.
pada doa, kita terikat pada nak mengikut orang, kita terikat pada tidak ada keyakinan. Biar kita belajar betul-betul, kita ada pembimbing, mesti ada pembimbing. Untuk sekiranya ada orang tahu masalah tengah-tengah dalam perjalanan nak tanya, nak bincang, kita boleh bertanya. Tapi bukan maksudnya kita perlu ikut, sebab kita kena ingat pembimbing ke, siapa ketua ke, manusia ni bukan sempurna. Kadang-kadang contoh kita duk tengok daripada bila kita niatkan di miqat kan, salah satu contoh yang lain juga, bila lepas niat sepatutnya kita bertalbiyah. Semua bertalbiyah. Tapi kadang-kadang bila mutawif ataupun ketua tak bertalbiyah, dia pun tak talbiyah. Jadi rugi. Talbiyah ni Tawih untuk tu kita. mungkin ada disebabkan urusan-urusan lama, urusan malam tu Yalah, dia tidur, dia penat dan sebagainya. Kita tak tahu lah. Tapi alhamdulillah kali yang saya kongsi ya, kali yang saya bawa ni bertalbiyah dalam train tu, kita naik train daripada Madinah pergi ke Mekah tu, so panjang jalan. Allah Akbar. Sekejap yang mungkin kawan ni rehat sekejap, yang ni sambung. Kira satu kita punya coach tu, satu coach tu alhamdulillah Bergema. Bergema alhamdulillah. Kali ni jadi rasa puas hati lah. Boleh. Kita nak tidur masa macam nak terlelap terbangun balik. Yalah, kita orang tak nak tidur, orang tak, ui dia balik kuat. Jadi yalah, semangat tu automatik jadi semangat. Semangat luar biasa. InsyaAllah mungkin sesi salam baru balik. Jadi mungkin banyak lagi sesi ke depan. Saya nak salam boleh share sikit lah perjalanan ataupun suasana yang terkini. Ada banyak benda belajar. Banyak benda insyaAllah. Jadi saya rasa mungkin itu kot sesi kita kali ni. Banyak lagi sebenarnya topik yang kita akan bincangkan, tapi kita tak ada lah nak boleh buat panjang-panjang. Saya orang jemu. Jadi kita nak tangkap pada poin-poin yang penting. Jadi kami harapkan dapat ambil sebanyak mungkin manfaat, iktibar, apa saja perkongsian sama ada dari segi input ataupun pengalaman yang kami bawakan. Itulah harapan kami. Dan kalau bermanfaat, tolong share juga pada orang lain. Dan jangan lupa lagi sekali saya ulang, subscribe untuk stick pada tajuk-tajuk yang akan kami bawakan. Banyak lagi insya-Allah saya akan bawakan banyak lagi insya-Allah kami akan bawakan tetamu jemputan juga kita akan ada, dan kita akan ada tajuk-tajuk topik, banyak lagi topik berkenaan dengan DIY, topik berkenaan dengan haji secara mendalam, topik berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku di Mekah dan Madinah. Jadi itu saja daripada kami untuk siri kali ini. Teruskan bersama kami dalam podcast Jalan Jasirah.